والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tidak pernah jemu, tidak pernah sakit. Tuhan tadi buat kerja apa? Tidak pernah letih dan tidak pernah penat. Tak pernah letih. Tak pernah sakit dan tak pernah lumpuh. Tak pernah jemu. Tak ada perlu berehat, tak perlu rehat. Kerana Tuhan bukan fizikal yang dicipta. Ia adalah Khalik pencipta. Ia adalah zat yang maha suci lagi maha agung, yang tidak hidup mengikut sistem makhluk, yang tidak dapat dirasakan dan difikirkan. Hebatnya Tuhan. Sehingga apa hebatnya tu? Hebatnya Allah. Sehingga tak dapat dibayangkan. Kalau kita bayangkan, setan. Ingat saya punya term istilah. Apa yang kita bayangkan tentang Tuhan, itu sebenarnya syaitan. Sebab Tuhan tak boleh dibayangkan. Mana syaitan dia nak was-waskan kita. Kita bayangkan macam ni ke? Itu syaitan. Syaitan yang benar. Hebatnya Tuhan hingga tidak dapat dibayangkan. Hebatnya Tuhan tidak ada penyerupaan. Ini kaitannya dengan tauhid. Orang yang boleh bertauhid ini adalah orang yang sangat Allah hendak mengampunkan dosa dia. Kerana orang yang berakidah, orang yang bertauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, pada sifat, pada asma, pada zat ini, orang ini adalah ahli-ahli syurga, mudah dimasukkan dalam syurga. Yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah sangat-sangat pentingkan. Jadi jangan ada apa? Jangan ada penyerupaan, jangan ada kamu bayangkan kononnya dah sampai makam, kononnya dah tahajud malam, oh nampak cahaya ni, ya Allah ni cahaya, aku nampak cahaya. Cantik sungguh. Cantik sungguh. Aku rasa itulah Tuhan. Ada orang faham macam tu. Macam-macam sebab tak ada guru yang mursyid yang mengajar dia perasan syok senyap. Jadi daripada sini saya nak menyebutkan bahawa perkara ini perkara lepas daripada inilah hebatnya Tuhan ini. Ada sekurang-kurangnya 5 atau 6 yang saya ingat nak dikongsikan kepada tuan-tuan. Setelah tuan-tuan rasa sekarang ini hebatnya amalan tuan-tuan, banyaknya ibadah tuan-tuan, banyaknya kebaikan-kebajikan yang telah tuan korbankan, korbankan perasaan sebagainya, sekarang tuan bandingkan dengan apa yang saya nak perkatakan ini, insya-Allah. Yang pertama kita ini ilmu yang dalam. Ini ilmu Mujaddid Qurun yang ke-14. Kita ini tidak boleh, sebenarnya tidak boleh merasakan diri kita ini kita muktamadkan. Kita muktamadkan makna kata kita telah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan hidup nasib itu. Berdasarkan apa yang aku amalkan sehingga hari ini, aku yakin 100% bahawa kematian aku lebih baik lagi daripada Firaun. Tak boleh. Tak boleh terkena dalam pasal aku tak boleh. Firaun apa dia buat? Aku macam-macam aku buat. Sebab kita tak tahu di masa akan datang, besok lusa, kita tak tahu. Kalau saya nak bagi tahu, maknanya ada kemungkinan tu ada lah. Baik, soal sombong. Firaun sombong, iblis pun sombong. Kita ada tak penyakit sombong? Jadi sebab itulah nanti kumpulan iblis Firaun ini dikumpulkan dengan orang-orang yang sombong. Sebab sombong tu jadi kafir tadi. Jadi ada bermacam-macam jenis sombong. Boleh jadi kita ini tidak sombongkan harta, tapi kita sombongkan perkara lain. Ada orang dengan sebab anak dia sombong. Anaknya berjaya PhD, anaknya dahsyat jadi menteri, ketua menteri, jadi itu, jadi ini. Dia sombong. Datang penyakit tadi. Jadi sombong ni banyak perkara. Jadi yang saya nak bagi tahu sombong yang macam mana. Sombong ni yang mana dia rasa diri dia lagi bagus lagi daripada orang yang tunggu nak minta sedekah dekat ATM, dekat bank ni, dekat mana-mana di pinggiran jalan ni. Nampak lekeh sembahyang pun tidak apa, tentu aku lagi bagus daripada dia. Itu tak boleh, salah pun. Kita nampaklah kita ni beramal bagusnya apa semuanya, warak dan wabarkun, betul. Tapi macam mana kau boleh isbatkan, kau boleh tetapkan yang kau lebih baik daripada dia? Kau tahu dia boleh berubah. Tadi kita dah belajar hebatnya Tuhan. Dia mematikan, dia muliakan, dia menghinakan. Boleh jadi tak pada engkau? Boleh tak? Sebab itu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta dia tu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinik.
atas agama kami tetapkan, kita boleh berubah. Jadi tak boleh. Itu satu. Yang kedua, saya ringkaskan poinnya, kita tidak boleh ada rasa berbuat. Padahal kita lah. Sedangkan Allah itu yang maha berkuasa. Segala-galanya dia, kuasanya dia, hak dia berlaku. Kita tak pernah daripada sejak azali lagi, sekecil-kecil perkara yang kita buat itu, tuan-tuan, tak pernah ada kuasa. Tak pernah ada kuasa dan tak ada kuasa. Jadi bila mana kita buat? Jadi lepas kita buat amalan, hendaklah kita rasa tidak berbuat. Lepas kita berbuat sesuatu, hendaklah kita lupakan sahaja. Sebab yang berbuat bagi pihak kita bukan kita, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk pengetahuan, tuan-tuan. Itulah hakikatnya hati Nabi. Itu belum lagi hakikat yang sebenar-benarnya. Kita lagi tajam, lagi halus, lagi dahsyat, lagi luar biasa. Sebab itu dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling takut. Maka Nabi Muhammad lah yang paling takut. Jadi kita di padang mahsyar, muka-muka kita ni yang banyak dosanya, yang tak sempat taubatnya, banyak kekurangannya, banyak aibnya, banyak sejarah hitamnya. Nabi Ibrahim pun takut di padang mahsyar. Orang minta Nabi Ibrahim, cepatlah kami ni kira, mintalah syafaat supaya kami dipermudahkan, dibicarakan, dicepatkan tentang mahkamah ni. Minta mula-mula dekat Nabi Adam, minta dekat Nabi Nuh, minta dekat Nabi Musa AS. Semua tolak. Sorry tanah lah. Sekarang ni masing-masing lah. Tu Nabi. Jadi semua takut. Adakah Nabi Muhammad tak takut? Tak, Nabi Muhammad paling takut. Baru betul menepati ayat Quran tadi. Tetapi Nabi SAW, hati dia, walaupun dia paling takut, dia memang paling takut terhadap Tuhannya. Sebab dia pun sendiri tak ada jaminan selamat. Kita yang tak faham agama, kita rasa tak, dia memang dijamin selamat oleh Tuhannya. Dia dikatakan akhlaknya macam Quran oleh Tuhannya. Dia dikatakan masuk surga dulu oleh Tuhannya. Tapi dia siapa Nabi itu? Dia rasa dia manusia. Dia rasa dia memang manusia, dia memang hamba. Di mana ada jaminan semua amalan-amalan ikhlas Nabi, semuanya Allah yang jayakan. Semuanya di tangan anugerah oleh kuasa Allah, bukan dia. Jadi dia mengekalkan. Istilah dia mengekalkan rasa hamba. Dia tidak ada jaminan selamat. Tapi itu bila mana umat datang kepada dia, walaupun dia tak ada jaminan selamat, tapi dia ada perasaannya apa? Yang sangat kasih. Jadi setengah orang dah takut dia, aku pun takut, aku pun lantak kamu lah. Gambaran kita lantak kamu lah. Lakum dinukum waliyadin, kau lah, aku. Terpulanglah pada kamu. Dia walaupun dia yang paling takut di padang mahsyar itu mengalahkan malaikat. Mengalahkan malaikat. Dialah makhluk yang paling dahsyat, Nur Muhammad. Ni tuan-tuan kena percaya ni. Tetapi kerana dia tu sayang ummati, maka dia menyelamatkan, minta pada Allah supaya disegerakan perkara hisab. Sampai kita semua tak tahan di padang mahsyar tu, kita minta apa? Cepatlah, neraka pun neraka lah. Dan dicepatkan. Itu belum neraka betul lagi. Punya tak tahan, tuan-tuan. Jadi ini kita sekarang ni, termasuk saya yang bercakap ni, berkhabar-khabar ini. Kita semua sekarang ni syukur. Nanti lepas insya Allah sujud syukurlah. Pasal apa sujud syukur? Sebab hidup lagi, ya Allah. Aku ada peluang taubat. Yang kawan-kawan kita yang baik tu, baik tangan dia lah, dia dah meninggal. Yang kawan kita yang soleh, yang hari-hari ke masjid, dia dah meninggal dunia. Tak betul lah, dia boleh beramal, dah mati dah meninggal dah. Kita yang masih hidup lagilah patut bersyukur lebih daripada kawan kita yang lebih dulu meninggal. Sebab kita ada masa lagi nak baiki diri, nak tebus dosa, semua kita boleh ni. Sebelum bila kita dah mati je, subhanallah, apa lagi? Bila kita dah meninggal alam barzak, menunggu sujaul aqra, 99 kepala. Kala disebutkan kala jengking sebesar keldai, ular-ular sebesar tengkuk unta tu. Allah, kita baca ni memanglah. Ini untuk saya lah, untuk bagi takut di kita ni. Diceritakan neraka tu dibakar dengan warna merah 1000 tahun, dinyalakan lagi warna putih, dinyalakan lagi warna hitam, cukup 3000 tahun. Tapi ya Allah, kenapa tak ada rasa takut? Kenapa tak ada rasa takut? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak dapat rasa takut. Kenapa kita tak boleh takut? Ustaz sana cerita tak ada, ustaz sini beribu-ribu ustaz cerita tentang neraka. Tapi kita rasa kenapa? Biasa je. Tak ada benar-benar rasa takut, rasa gerun. Kalau sahabat-sahabat Nabi pensan, padahal dia dah baik lah. Dengar neraka pensan.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di mana khadam cerita, hamba dia menceritakan tentang seorang-seorang khalifah berjalan di atas titi Siratal Mustaqim, dia mimpi seorang-seorang jatuh. Tiba giliran engkau wahai Umar bin Abdul Aziz. Dia baru nak sambung cerita, pensan. Kenapa dia pensan? Sebab dia ingat dia masuk neraka. Ini yang paling dahsyat dan luar biasa tuan-tuan. Orang yang ahli-ahli syurga ni, dia rasa dia masuk neraka. Subhanallah. Dahsyat tu. Macam tak percaya sangat gitu. Macam mana boleh ahli syurga ni dia rasa dia masuk neraka? Tapi kalau kita balikkan kata-kata tu, adakah tuan-tuan ingat selama hari ni orang yang ahli syurga itu dia rasa dia masuk syurga? Tak. Nabi kata tadi saya dah sebutkan, wahai Umar, andai kata ada Nabi lagi setelah aku wafat, kalau ada Nabi, engkau lah Nabi itu. Tapi Umar kata, selepas daripada itu, kalaulah nanti di padang mahsyar, termasuklah orang di surau ni, surau apa namanya? Al-Irsyad. Surau semua kita ini masuk surga dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Kalaulah nanti Umar kata dalam daripada lubuk hatinya, kalaulah nanti di padang mahsyar, semua orang tu, semua orang masuk dalam surga. Ada seorang je akan masuk ke neraka. Diumumkan dengan ini, diumumkan bahawa semua orang di padang mahsyar dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, semuanya masuk surga. Gambarannya begitu. Hanya seorang je masuk neraka. Tiba-tiba Sayyidina Umar ni berdebak, perasaan dia rasa dia selamat. Padahal Nabi dah cakap dan jamin dah dia selamat. Sebab itu tuan-tuan, kita ini boleh dapat hati yang macam tu. Macam Abu Bakar pun sama juga. Sekarang aku jadi khalifah kamu semua pada rakyat dia. Tapi aku tidak lebih baik daripada kamu. Dia tak rasa lebih baik. Dan dia tak pernah siang, malam, petang secara sembunyi, secara terang. Tidak pernah mendambakan. Tidak pernah minta jawatan kepimpinan. Bila dah dapat jawatan kepimpinan, dia berjumpa dengan Umar. Wahai Umar, kenapa kau pilih aku? Kenapa kau cadangkan nama aku? Menangis dia. Bukan menangis olok-olok. Bukan begitu. Sungguh-sungguh menangis. Tak ada jawatan tu. Rupanya Islam macam tu. Sungguh-sungguh luar biasa. Memang dia. Sebab itu Fatah At-Tamimi, saya ulangi, Mujadid Quran yang ke-14, memberi makna tersirat di antara syarat-syarat kemenangan itu, hendaklah kita rasa gagal. Rasa gagal. Bukan rasa menang, rasa gagal. Macam mana ni? Sebab dia berlapis-lapis dia punya kupasan tu, pencerahan tu. Jadi kita tak faham. Kita ambil yang contohnya macam semayang mudah. Semayang maghrib tadi kita dah pejam mata lah konon-kononnya. Kita dah baca Fatihah, tahu makna lah. Alhamdulillah. Tahu makna, kita fokus. Tak nak lalai sedikit pun. Sempurna lah kita buat. Terasa pula lazatnya, manisnya, khusyuk, sedapnya. Sampailah Assalamualaikum, terasa lega. Jadi bila kita rasa lega, lepas Assalamualaikum, imam pun kita pun Assalamualaikum. Rasa selamat, rasa lega. Kita rasa tak ada bimbang lah. Itu kita masih lagi tertipu. Aku sembahyang seronok, lazat, sedap, khusyuk. Aku tumpu, tak ada apa benda. Semua tu bagus. Macam mana pula? Itu kata kita rasa gagal lagi tu. Ni nak dibab pencerahan. Ini yang dikatakan rasa hamba. Okey, saya nak cerahkan. Mudah-mudahan Allah terangkan hati saya, diberi saya faham nak terangkan kepada tuan-tuan. Kan? Apabila kita semayang tadi, kita dah dapat rasa bagus, khusyuk, pejam mata, letak pejam mata, terpulanglah pada hati tuan-tuan semua. Nampak bagus. Lepas tu kita rasa okey dah semayang kita. Sedangkan kita ni hamba. Hamba ni dia kena mengenkan rasa hamba. Hamba ni dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Apa yang ada pada kita? We have nothing. Nothing, tak ada apa. Jadi bila kita semayang dah bagus tu, kita kena takut. Sebab apa takut? Yang bagi kita khusyuk, yang bagi kita lazat, sedap semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap hamba. Jadi hamba itu tetaplah takut. Takutnya aku tadi sah ke? Saya semayang terima ke? Tak terima ke? Kena ada rasa kekal macam tu. Jadi kata tuan guru saya, orang yang boleh mengekalkan rasa ini, bila dia takut, ya Allah, takut-takut sembahyang aku tadi tak diterima, tak diampunkan dosa. Itu tanda-tanda sembahyangnya dah diterima. Tapi bila kita rasa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lega rasanya. Macam tolak, macam tanggung kayu balak pun dah habis dah rasa selesa sangat. Kita pun rasa seronok betul semayang tadi.
Inilah dia ada sebut dalam kitab Hikam, betapa ramai orang yang sembahyang, yang beribadah tapi tidak sampai, istilah tidak sampai kepada Allah sebab dia rasa sempurna, dia dah rasa okey. Sebab itu salah satunya mengapa kita rasa tak perhati, Tuhan tak nak, Allah tak nak kita ini bila beribadah puas hati dengan itu. Sebab kita ni hamba. Kita kena target lah. Memang kita target kita sembahyang tu khusyuk, lazat, tapi kekal rasa hamba. Jadi kekal rasa hamba, takutlah kena kekal takut. Lepas bagi salam takut. Sebab itu kita baca hikmahnya ada astagfirullah. Nak minta ampun apa? Kata seronok benar sembahyang tadi. Kata lazat sembahyang. Kata dah khusyuk sembahyang. Kata dah fokus pada semua bacaan tadi. Lepas tu kenapa istighfar? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu yang itu pada pengetahuan kita, otak kita, sejauh akal kita berfikir, kita rasa okey. Tapi menurut ukuran Allah, itu hakikat syariat yang kita buat ni. Adakah okey? Jadi kita pun bacalah istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Baca lagi subhanallah, baca lagi alhamdulillah, baca lagi Allahu akbar. Supaya mudah-mudahan apa yang kita buat benar-benar lagi disusuli dengan apa yang patut lagi kita nak buat. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang yang benar-benar bersih selamat tu, saya ulang secara ni, saya nak tutup majlis, iaitu kita rasa tidak berbuat. Bila rasa tidak berbuat, semuanya Allah yang buat. Bila Allah yang buat, kita kena ada rasa belum berbuat. Lepas kita dah buat yang secara zahir tadi, kita kena lupakan saja. Pasal apa lupakan saja? Sebab Allah yang buat, bukan hak kamu. Sebab itu lepas kita dah lupakan amalan yang kita buat itu, serah benar kita bergantung pada rahmat dia. Tak ada bergantung kepada amalan. Banyak juga aku punya puasa, banyak itu, banyak ni. Tak payah, tak perlu benda-benda macam tu. Barulah nanti bila mana sahabat kata, wahai Umar, kalau nanti di padang mahsyar engkau ada 70 amalan Nabi, 70 amalan Nabi tip-top dekat padang mahsyar, ketika itu engkau berada di padang mahsyar, sedikit pun kau tak ada rasa jaminan. Dalam perasaan hati kau tak ada jaminan. Semua 70 amalan Nabi kalau engkau berjaya buat, semuanya Allah yang buatkan, anugerah dia. Engkau still kosong, tak ada pun kau rasa takut. Sebab tu Nabi takut, sebab tu Sayyidina Umar takut. Jadi orang yang bawa perasaan takut itu akhirnya sampai kepada syurga. Sebab itu hukum takut itu wajib. Mesti takut, senantiasa takut. Setakut, dia ada istilah dalam kalau jamaah kita orang ni ada istilah takut. Setakut-takutnya dengan Allah, serindu-rindunya dengan Nabi. Macam mana tu Ustaz? Wallahu alam. Mana setakut, ikutlah kemampuan kita nak takut macam mana. Tapi yang disebutkan ini hanyalah ilmu. Bukan rohnya, bukan sebenarnya. Sebenarnya tepuk dada, tanya iman masing-masing. Wallahu a'lam.